Tajuk video kita hari ni, TMJ nak beli Malaysia. Serius lah? Gerak luar. Hey man, say man, it's your boy Azmi. Guys, welcome back to our YouTube channel, Throne of Brothers. Dan saya Malik. Alright. Tajuk kita nampak macam begitu dahsyat, tapi it's actually just macam nak beritahu korang semua has been a war di antara netizen kat luar sana dengan kita punya TMJ, which is the Prince of Johor. Alright. So sebelum kita nak masuk topik ni dengan apa yang tengah berlaku kat social media disebabkan kontroversi ni semua dengan tajuk kita pada hari ni, apa kata kita tengok klip ni dulu. Wow, serius lah minum air dalam swimming pool? Aku pun agak terkejut macam mana boleh minum. Tapi kita punya TMJ tetap padu. Video tu padu. Alright, korang dah tengok video tadi? Okay, daripada video tu bermulanya perang yang betul-betul netizen kasih lawan dekat dalam social media kita. Actually banyak sangat post dekat Twitter regarding it. Alright, kemewahan TMJ, macam mana TMJ tengah perform dia punya live and everything. And diorang macam keluarkan banyak gila words yang agak kasar kalau korang tengok. Sampai macam ada juga yang beritahu pasal part minum air tu pun ada. And lepas tu dekat dalam Instagram, there was macam kan kita boleh tanya soalan sesi balas dengan siapa owner of the Instagram. So there was a person ada tanya soalan. Okay, the soalan punya ni sounds like this: when I'm rich, tanda soal dekat kita punya TMJ. And TMJ reply, dia cakap, I'll buy Malaysia and turn it to Johor. Okay, so kalau TMJ beli Malaysia, kita nama negara kita is Johor guys. Pasport semua baru, IC semua baru, lesen pun baru, right? Other than that, selain soalan tu, ada lagi orang tanya, siapa Tunku kalau bukan TMJ? Okay, dia orang tanya kat TMJ, who is TMJ if he is not the TMJ now, right? So kita punya TMJ balas, assassin, professional polo player, or rock and roll star. Jap. Betul ke dia je tu? Itulah dia. Professional tu ejaan sikit salah, mungkin typo. Benda tu kita jangan sentuh. Yeah. Phone typo kan. Itu pun diorang jadikan masalah dekat semua netizen, semua masuk, tak gerti eja ke dia. Macam korang tak pernah typo lah pula. banyak ni semua kaki typo ni. So benda tu je soalan yang tengah macam panas dekat dalam kita punya Twitter thread. Okay, other than that, what happened was everybody is discussing. Macam korang tengah tengok dalam slideshow yang kita tengah tunjuk ni. Okay, ada orang mempersoalkan di mana orang asli Johor dekat Tebrau masih tak ada rumah, bumbung bocor, lantai reput. Okay, tapi dekat sini pula, orang Johor pula kat sini, kita punya raja-raja ni, dia orang simpan kereta dalam kawasan beraircon. So dia disebabkan soalan macam tu, macam yelah kau simpan kereta kat dalam tempat aircon. Orang-orang rakyat-rakyat kat sana ada juga yang macam langsung tak ada keperluan asas. So netizen macam marah lah dekat TMJ, right? So benda ni jadi as a word of mouth yang macam merebak sampai level daripada 21 hari bulan Januari sampai sekarang. Benda ni trending kat dalam Twitter. Korang boleh pergi check. Kalau just tekan hashtag Prince of Johor atau TMJ, you can see a lot of thread yang macam datang kat dalam tu. Dia orang tengah sembang. Semua netizen actually is against him at the moment. Ada juga yang support, right?
Ustaz Abid Liu sekali termasuk dalam perbincangan ni di mana semua netizen mempersoalkan di mana seorang ustaz boleh travel seluruh pelosok Malaysia nak pergi tolong rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan. Tetapi Kesultanan Johor tak membantu. You know? So netizen tengah mempersoalkan kat TMJ regarding benda ni, and benda ni terlalu viral. Sampai if I'm not mistaken, Abid Liu is at Johor at the moment. I'm not really sure sebab ada juga kita tengok video TikTok ni. Korang tengok video TikTok ni, Abang MJ ada beritahu something. Kita semua kenal dengan Ustaz Abid Liu dan kita tahu apa yang dilakukan Ustaz Abid Liu. Okay? Satu Malaysia dah tahu dah. Jadi saya nak tanya ni, apakah fungsi pusat-pusat zakat ni dalam negara kita ni dan juga kebajikan, jabatan kebajikan dalam Malaysia ni? Apakah benda yang korang buat ni? Kan? Macam mana ustaz tu boleh jumpa setiap pelosok ni, daerah ni orang-orang susah? Dia bantu pula tu sampai selesai masalah. Kan? Tapi macam mana, apa fungsi ni? Jabatan kebajikan ni. Lepas tu pusat-pusat zakat ni. Minta duit apa semua, bayar zakat. Tapi zakat tu terperuk dekat dalam tu. Pengarah zakat, pengarah jabatan kebajikan ni korang buat apa? Apa fungsi korang ke atas? Kan? Sampai bila nak macam ni? Permudahkanlah orang datang nak minta tolong, nak minta bantuan, macam-macam dokumen, macam tu duit korang pula. Kan? Permudahkan. Nampak, ambil contoh macam mana ustaz tu buat. Permudahkan. Islam itu indah, Islam itu mudah. Permudahkan. Sabar bang. Betul lah apa dia cakap. Pusat zakat ni semua buat apa tu? Asyik Ustaz Abid Liu yang pergi sana sini. Betul, aku faham kemarahan abang tu, kemarahan netizen. Tetapi masa PKP punya period ni, ustaz-ustaz zakat pun diorang hanya ambil minimal count. Maybe diorang ada urusan yang lain. Tapi kalau kita nak jerit je, macam mana satu masalah tu boleh selesai? Betul tak? So, dekat netizen pun sama, dekat Abang MJ pun sama. Kalau kita just bersuara biar satu benda tu jadi viral, lepas tu baru benda tu bertindak, memang tak boleh. Selalunya benda ni kita kena ikut prosedur. Contoh, kalau ada masalah dekat dalam kita punya area ke, contoh macam orang-orang Johor, dekat Johor ada masalah di mana kebajikan rakyat Johor tu macam rumah masalah kat orang asli punya rumah, kebajikan mereka masalah. So, kalau ada orang-orang politik ke, orang-orang zakat ke, kita punya event, kita punya raja-raja negeri kita, which is our punya Sultan Johor ke, we can send them emails, we can send them, ada cara nak contact, boleh hantar kat sini ada masalah macam ni, kita perlukan bantuan, kat sini ada masalah macam ni. So everything has to be done properly. Kalau macam kita just nak bash orang, tak boleh. Macam kau tengok, kalau sekarang at this period of time in PKP, kita memang tengah kerja, balik kerja, jaga rumah, jaga kesihatan. So, diorang yang handle negeri, handle kerajaan, diorang pun mesti ada banyak lagi benda nak buat. Maybe diorang terlepas pandang. So, netizen kat luar sana nak macam terus condemn TMJ. The lifestyle of a king is like that. Maybe, yelah, dia ada duit, dia tengah enjoy, dia tengah buat semua benda tu, ambil video sempat kan. Tak tahu dia buat video tu masa PKP ke apa. Tapi itu kita tak soalkan sekarang. Okay, itu kita tak soalkan sekarang. Itu nanti kita bincang. Alright. So, yang penting sekarang kita just nak beritahu semua orang mungkin tak tahu semua benda yang tengah berlaku at the area of what they are staying. So, my suggestion is jangan nak marah-marah semua. Kita kena semua ikut step by step. Kita kena send emails ke, send macam notification kepada diorang ke, kalau boleh buat surat aduan dekat family Kesultanan negeri masing-masing ke, untuk mendapatkan bantuan untuk selesaikan masalah ni. Alright. Kesimpulan video kita pada hari ni guys, just nak beritahu kat luar sana, netizen yang keyboard warrior dekat sana, apa-apa pun, kalau nak pergi type, nak pergi soal bicara dengan orang-orang yang besar kan, semua, kita tengok dulu keadaan apa yang tengah happening. Alright, kita jangan just terus bagi words out there supaya hurt ada orang punya feeling. Maybe macam yang Mr. Abang MJ buat tu, Abang MJ, wah suka Abang MJ. Okay, Abang MJ buat tu memang betul. Okay, dia luahkan benda tu. Tapi kalau benda tu tak viral, korang tak tengok, korang tak share dekat page-page yang meletup kan, so orang takkan tahu. Alright, sekarang maybe I think TMJ knows about this. So hopefully this thing resolved in a betul-betul nice way. Alright, itu saja video kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel Throne of Brothers, like and share. And last satu, tajuk video kita seterusnya, vaksin. Aku dah order kat Shopee dah. Serius lah? Esok sampai.